Pergi ambil mikot pun kat sini sepenuh dia orang. Penuh dengan dia orang. Okey, kalau tengoklah keadaan hotel macam ni, macam keadaan apa ni? Lift. Okey tak? Oh, 13 biji am. 13 biji. 13 biji tak gaduh. Ramai juga bertanya berkaitan dengan visa sebenarnya. Okey. Cuma kita tak detailkan sebab sebenarnya visa tu macam mana tu? Okey, sebab saya menggunakan visa tahun 2022 yang saya mohon dahulu, saya boleh share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Abang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Abang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah. Hari ni Bang Cik bersama dengan Abang Syarul kita sambungan tetetan ataupun daripada vlog yang sebelum ni, iaitu Umrah Solo DIY DIY. Dan Banci minta maaf, yang makcik-makcik tu Banci tak dapat nak buat tetetan sebab dia orang dah balik. Dia orang dah flight memang sehari sebelum dia orang punya flight balik keluar kepada kota Mekah ni. Banci baru dapat syuting dengan dia orang. Dapat rakamkan. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Syarul kita sebab sudi meluangkan masa yang sangat berharga. Yalah, walaupun kita datang sini dengan 5,000 lebih, 6,000 lebih, tak kisahlah berapa habis. Tapi masa tu sangat berharga. Terima kasih. Sama-sama. Dan hari ni sebenarnya Bancik berada depan hotel dia. Ni hotel dia. Ni apa ni? Hotel Paradise International. Kalau dekat booking.com nama apa? Nama Arab. Nama Arab. Nama Arab. Nama Arab. Nama Arab. Jadi kita boleh ada print screen ke apa tak? Dia Ada tu, nama Arab dah di situ am. Sebelah tu. Okey. Okey, nanti kita akan print screen. Dia akan dapat ke booking.com sebab bila senanglah kalau ada bahasa Arab ataupun yalah kita kadang-kadang tengok ambil yang cheapest lah. Betul. Ambil yang cheapest. Alhamdulillah, Bancik juga akan tunjukkan location dia. Kita akan print screen lah location daripada sini ke hotel. Yang ni shuttle bus dia ke? Bukan, ada 3 biji dah jalan dah. Oh, tu coaster. Coaster dia pakai coaster lah. Coaster. Jadi pendapat Abang Syarul kita lah sebelum kita naik ke hotel, review kat hotel. Okey. Dap, satu lagi sebenarnya dalam komen banyak-banyak tu ramai yang nak menghubungi Abang Syarul kita. Sebenarnya benda ni macam tak bincang kan, dia terus tanya. Halang-halang teringat, boleh tak kontak. Rasanya WhatsApp tak boleh ikut privacy. Cuma IG lah kita bagi nanti. Nanti kita bagi IG lah IG apa tu? Okey, IG saya Syahrul_BBC2. Facebook aktif tak? Facebook aktif juga, tapi tak adalah pasal benda-benda apa sangat kan, tapi masih on jugalah. Facebook saya Said apa ya? Dah lupa dah. Tak apa, kalau dah lupa memang dah tak aktif lah tu. Okey tak. Jadi kalau siapa-siapa nak bertanya boleh inbox melalui IG lah. InsyaAllah. Okey, itulah ramai bertanya sebab ramai nak buat tips DIY sebab Bancik tak kena tanya dulu sebelum memberi apa-apa maklumat peribadi kan. Okey. Jom. Inilah hotel yang Abang Syarul kita beritahu. Memang orang Malaysia. Berapa orang duduk sini? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Setakat ni tak pernah nampak. Tak nampak. Turki ramai. Turki ramai. Memang Turki pun ramai lah. Kita tengok ramai yang nak buat umrah apa semua. Dan kita tengok kat sini ada Mekah Bus Ada Mekah Bus banyak. Betul. Ni bas panjang ni. Macam mana ni Mekah Bus ni gimana ni? Okey, Mekah Bus ni nombor 8 nampak kan? 08. Straight 08. sampai Ajiat. Sampai Ajiat mana tu? Ajiat yang dekat Olayan yang am tersesat tu. Oh, dekat Misfalah. Ya, dekat Al-Haram. Al-Haram. Ajiat Olayan Ajiat. Olayan Ajiat. Yang dekat betul. Askar apa semua, dekat Betul, Mirah Ajiat. Betul. Okey. 08 tu pergi sana. Sampai situ. Sama juga dengan kalau depan sikit boleh ambil bas 06 pun lokasi yang sama. 06 sebelah sana juga. Sebelah sana juga. Dia dekat sini. Oh, dia terus straight je lah kan. Ni dia pergi kiri. Dia kiri Jabal Umar. Sampai Jabal Umar. Betul. Okey. Nak pergi Tanah Im? Kalau kita naik, okey, ambil sini ada bus stop kan? Okey, ambil nombor bas 03. Okey. Sampai stesen 102, drop.
Oh, kena 2 kali bas? 2 kali bas. Drop ada 2 bas yang boleh pergi. Bas 12 dengan bas nombor 02. Okey, sebelum ni pernah naik taksi tak? Kita naik. Taksi tak pernah. Tak pernah. Tak Jadi pernah. sebabkan Abang Syahrul kita pun nak solo DIY, jadi dia pun selalu buat pagi-pagi kan, tengah-tengah malam pergi ambil niat kan. Betul. Okey, jadi dia terangkan naik 03, drop naik 102. Tak, 03 turun bus stop nombor 102. Oh, turun bus stop 102, lepas tu naik bas lain ke apa? 02. Lepas tu naik bas nombor 12 ataupun 02. Siap hafal, lebih pakar naik bas pada banci lagi. Tak apalah, nanti apa-apa boleh tulis lah. Okay, kita jom kita naik ke bilik. Okay. Sebab harga bilik kita belum bincang lagi. Okey. Okey, macam ni lah keadaan hotel ya. Kira macam 24 jam ni jemaah Turki ni ada ni. Betul. Turki memang dia orang. Dia orang je kan? Dia orang monopoli. Tak, macam Bancik selalu ambil Abang Syahrul ataupun jumpa Abang Syahrul, dia orang ni tak kerti duduk bilik ke apa? Biasa memang pagi-pagi saya pergi ambil make up pun kat sini sepenuh dia orang. Penuh dengan dia orang. Okey, kalau tengoklah keadaan hotel macam ni, macam keadaan apa ni? Lift. Okey tak? 13 biji am. 13 biji. 13 biji tak gaduh. Tak gaduh. Inilah kelebihan Abang Syahrul, dia boleh kira hotel punya lift 13 biji. Oh ni depan. Ni depan dia. Ni lah naik dia. Ni naik dia. Oh sebab ada kemas ni sekejap. Kita bagi orang kemas dululah. Okay, ni reception dia simple je. Okay, kita pusing. Kita naik lift. Naik yang belah kanan boleh nampak environment luar. Dia cermin kaca keluar. Cermin kaca keluar. Ni ada G floor ni. Dah boleh. Jom. Oh, dia ada cermin macam ni. Boleh nampak. Oh, nampak je hotel ni dekat kawasan Afrika. Tapi kiranya hotel ni kira terbaik lah. Tingkat berapa tu? Tingkat 5. Tingkat 5. Okay, jom kita naik ke tingkat 5. Kayaknya tak pernah pindah bilik lagi. Sekali ni je. Bilik semua alhamdulillah semua baik. Air, tekanan air semua baik. Okey. Oh, tinggi juga hotel ni. Berapa tingkat ah? 15. 15 tingkat tapi tingkat 5. Tapi bagus juga sebab dia tahu cermin. Biasanya kalau yang design hotel macam ni, dia tak tahu cermin sebab pengudaraan. Tapi yang ni dia memang fully aircon lah. Full aircon, betul. Tengok. Jom kita membelok ke kiri. Ini bilik sepah tak ni? Tak. Saya duduk seorang kan. Duduk seorang. Tak sepah lah. Okey, jom. Akhirnya kita dah sampai ke bilik. Tapi Abang Syahrul kita cakap dia nak angkat baju dulu. Segan dia cakap. Bila air je cuci baju kan. Tapi nampak pada bilik macam besar. Sila masuk. Sila Dah check belum harga Ramadan berapa ni? Belum lagi. Saya pun tak tahu. Ramadan rasanya dah full lah kot. Dah full lah Dah full. Masuk sila. Okey, jom. Jap. Mana baju dah angkat belum? Dalam toilet. Tak apa. Dalam toilet tak apa Okey. Ni mesti impress tengok. Semua Swiss. Boleh buka lampu dulu. Tu semua Swiss dekat sini tu saya nak kata tu. Swiss dia yang elektronik. Elektronik. Touch screen ni. Semua dekat sini. Itu yang impress tu kan. Bilik dia cukup besar. Okey, nak lagi terang ke? Tak apa, cukup. Dah cukup dah. Tapi rasanya kalau macam duduk berempat pun boleh juga ni. Katil ni boleh pecah 2. Boleh pecah dua tak? Lepas tu kita beli toto ke apa? Boleh. Sumbat kan aja. Boleh. Dan kalau nak katil berempat pun sama harga. Tukar bilik je. Oh, dia katil berempat pun sama harga juga. Sama harga juga. Berapa harga tadi? Nanti kita akan beritahu. InsyaAllah. Ni kalau siapa tengok yang vlog yang lepas, memang dah tahulah harga berapa. Jadi harga bilik ni cukup murah juga. Berapa Abang Syahrul kita? 11 malam cuma RM970. RM970 bersamaan dengan RM hari tu berapa? Kalau RM saya rasa 1000 plus sikit lah. Sikit je. Jadi sebabkan Abang Syahrul kita bayar melalui pay at the property bukan bayar dulu. Bukan. Jadi kalau kita rasa kalau Agoda ada tak dalam ni? Saya tak nampak. Saya nampak booking.com, lepas tu ada beberapa website yang saya tak berapa familiar. Mungkin local sini punya website mungkin. Okey. Tapi makcik-makcik tu lagi hebat. Sebab dia takut tersalah hotel. Dia booking 2 hari je. Dia booking yang maksimum pun 5 hari. Lepas tu dia tengok hotel tu okey, baru dia tambah. Baru dia sambung. Jadi makcik tu punya tawakal memang. Itu lagi risiko lah kan. Jadi tapi banyak yang jadi sumber inspirasi lah untuk buat DIY. Sama juga kita buat Abang Syahrul kita, bukannya kita nak detail sangat. Umrah DIY, sebab umrah DIY ni kadang-kadang kita tak boleh nak ajar betul. Sebab benda tu berkaitan dengan keyakinan. Cuma bila kita dah buat video-video untuk inspirasi ni, kiranya kita dah
apa kiranya memberi inspirasi lah kepada semua untuk datang ke Kota Mekah. Tak kira daripada package ataupun DIY. Sebenarnya kita orang tak makan pagi lagi ni. Walaupun dah pukul 9 tapi relax sebab dah makin banyak hari ni. Makin letih. Okey Abang Syarul. Jom kita duduk atas katil. Boleh. Nak tengok freeze pun boleh. Freeze. Ada freeze. Okey. Kan. Cuma bilik air je lah. Saya impress sebab dia ada freeze semua kan. Ada freeze, ada kopi. bekalan kopi, tea, almari lengkap lah semua kan. Kopi dia memang bagi hari-hari. Dia bagi. Dia bagi. Bilik air biasalah sebab saya tengah membasuh. Yalah orang lelaki basuh baju kan. Sila kalau nak tengok kan. Okey. Ni bilik air dia. Okey. Shower semua. Shower. Okey lah, Alhamdulillah kalau duduk family 4 orang pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Pemandangan dia pun memang bagi banci okey lah. Walaupun bukan pemandangan Masjidil Haram. Kita expect pemandangan tapi pemandangan ni beramat berbeza dengan dengan Malaysia. Kalau kat Malaysia kita tak dapat pemandangan macam ni. Okey, ramai juga bertanya berkaitan dengan visa sebenarnya. Cuma kita tak detailkan sebab sebenarnya visa tu macam mana tu? Okey, sebab saya menggunakan visa tahun 2022 yang saya mohon dahulu. Saya boleh sharekan tetapi jangan anggap benda tu masih sama sebab saya takut ada apa-apa perubahan. Cuma saya mohon melalui Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, iaitu mofa.saudi. Jadi semua orang yang nak buat e-visa melalui MOFA ni dia mesti ada email yang valid ataupun email yang masih aktif lah. Sebab apa? Step pertama dia adalah mesti register dahulu. Jadi kena register di website tersebut dan dia akan mintakan kita punya email untuk dia hantarkan verification code. Dia akan hantarkan verification code dekat email kita dan dia akan keluar activated. Jadi kita tekan activated tersebut, dia terus pop up pergi balik kat website MOFA dan dari situlah kita akan create kita punya account, username, password dan sebagainya dan kemudian kita login dan bila kita dah login dalam tu lah kita kena masukkan biodata kita, nama, kita punya nombor pasport, kita punya tempat lahir, tarikh lahir, kita punya rekod-rekod perjalanan terdahulu 5 tahun sebelum dia akan minta kan. Lepas tu sama juga macam mana dulu kita bagikan kepada pihak travel untuk diuruskan. Contohnya gambar ukuran pasport kan. Jadi gambar pun kita kena ada dalam bentuk JPEG tu. Jadi kita kena download masuk kat dalam tu, kita masukkan gambar kita dan kemudian pastikan pasport kita tu penting. Pasport kita mesti tidak boleh kurang 6 bulan daripada tarikh keberangkatan kita. Jadi tarikh pasport kita tu tak boleh kurang tarikh expired dia 6 bulan daripada tarikh penerbangan kita. Jadi yang lain-lain maklumat tu dia akan tanyalah kita nak menggunakan untuk visa umrah atau visa pelancong. Okey, kalau visa pelancong kita klik visa pelancong. Lepas tu dia akan tanya juga adakah kita akan berniat untuk perform umrah. Jadi klik umrah sekali. Walaupun kita visa pelancong, kita kena tandakan juga kita nak pergi umrah. Jadi bila kita dah tanda dan sebagainya, nanti dia akan keluar lagi soalan bawah tu kat mana kita nak stay. Jadi kalau macam contoh dia ada ibu ayah dia yang datang, dia orang akan gunakan alamat lah, rumah kan. Macam saya letak alamat hotel. Jadi tak payahlah nak detail sangat Madinah, Mekah kan. Jadi saya ambil salah satu je, iaitu yang terakhir iaitu di Mekah kan. Jadi yang lain-lain tu maklumat basic saja. Tak ada benda-benda yang terlalu complicated yang kita nak kena fikir sebab semuanya berkenaan diri sendiri. Dan kemudian bila dah isi dan sebagainya, muka surat terakhir tu bab payment. Ini bab payment ni yang penting sebab apa? Dia ada 4 kali turutan pembayaran dia. Jadi pembayaran pertama 300 visa. Lepas tu dia ada insurans. Lepas tu insurans lagi. Lepas tu insurans lagi. Dia ada pecahan-pecahan insurans dia iaitu insurans kesihatan, insurans klinikal, lepas tu insurans nyawa ke apa saya tak ingat dah. Tapi jumlah masa saya buat tu 300 proses untuk visa, 140 untuk insurans. Lepas tu dah ada sikit-sikit lagi tu macam VAT dan sebagainya. Itulah. Jadi total masa tu lebih kurang cecah lah 500 lebih kalau ikut currency masa tu kan. Jadi sekarang saya dengar dah naik lagi, dah ada 600 saya dengar kan 600 lebih. Jadi itu tuan-tuan kena check balik lah. Tapi step visa tu macam tu lah yang saya terangkan. Tak perlu-perlu tuan nak hantar suruh orang buatkan, tak perlu bayar upah ejen buatkan sebab senang. Ada anak-anak yang pandai komputer
suruh dia orang buatkan. Jadi jangan membazir duit minta ejen buatkan. Bukanlah saya nak jatuhkan ejen, tapi sebab benda ni kita dah diberi kemudahan. Arab Saudi bagi ni sebab supaya kita mudah. Sebab apa? Bila kita buat sendiri tak jadi delay kan, tak jadi lambat. Lepas tu kita sendiri boleh semak sama ada proses tu dah berjalan ke belum berjalan. Okey Okey, dalam lebih kurang lah tempoh berapa lama untuk dapatkan visa tu. Okey. Dia terus lulus ke macam mana? Sebenarnya banci pun dah tahu dah semua ni. Sajalah kita tanya pengalaman. Sebab satu lagi banci pun sebenarnya tak perasan klik visa umrah kat situ. Sebab visa umrah baru je diumumkan boleh apply sendiri. Kalau dulu travel agent sahaja yang boleh apply visa umrah, tapi sekarang ni Malaysia antara yang negara yang boleh apply sendiri. Okey, dalam berapa lama tempoh nak buat tu? Okey, dia bila kita done je semua benda maklumat kita dah tekan payment dah apa semua tu, kita setuju untuk bayar dengan credit card, jadi dia akan keluar. Kita punya proses visa mengambil masa 24 jam. Tapi sebenarnya ada yang saya kenal, dia dah cuma 15 minit je dah dapat email lulus dah. Dia akan bagi kita e-visa number. Jadi e-visa number ni lah kita kena masuk balik kat laman Mofa tadi, kita masukkan e-visa number ni dan kita boleh print out kita punya e-visa kan. Jadi kalau diikutkan proses tu sangat mudah sebab dia 24 jam je. Kalau tanya saya pun mengambil masa sekejap je masa saya buat tu. Sekejap saya tunjuk contoh bila kita dah print. Tada! Ni dia kan. Tapi dah expired ni kan? Dah lah last. Ni lah balik ni dah expired dah. Okey, baik. Jadi 24 jam lah tempoh paling lama. Dan satu maklumat yang saya perlu bagikan, jangan khawatir kalau kata kita punya e-visa tu gagal. Sebab apa? Kita masih boleh buat rayuan. Sebab apa, lagi pun macam kita ni ada rekod pernah datang, dah pernah buat umrah dan sebagainya. Kadang-kadang tu dia fail atau gagal tu mungkin ada maklumat kita tu yang tak perinci tu tak betul kan. Mungkin ada maklumat yang kita tersalah ke sebagainya. Jadi mungkin sebab tu gagal. Jadi kita boleh buat rayuan melalui email ataupun paling senang kita rujuk kepada Kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Itu je. Okey, yang soalan paling famous lah kalau kita nak apply visa mana-mana negara lah. Kalau Arab Saudi ni perlukan tiket terbang ke tidak? Okey, baik. Saya takut yang sekarang ni dia perlu, masa saya tu tak perlu. Sebab kalau macam kita tahu macam Amerika dan sebagainya kan, kita kena beli tiket dulu baru boleh mohon visa. Nak Australia. Nak Australia, betul. Takut nanti tiket dah beli, visa tak lulus. Betul. Tapi Arab Saudi setakat yang saya buat tak ada. Dia minta tiket penerbangan maklumat, nak nombor apa, tiket e-taking terbang tak ada. Tapi sebenarnya kalau siapa-siapa nak tahu sekarang ni Saudi, kalau sebelum corona dulu, sebenarnya visa pelancong ni on arrival pun boleh apply. Cuma tak tahu sekarang ni lepas corona antara dia berubah ataupun tidak. Dan soalan yang paling famous jugalah dan antara komen, perlukan kad vaksin ataupun tidak? Okey, baik. Alright, jadi masa saya datang tahun lepas memang masih perlulah, iaitu Mac 2022. Dan bila saya nak datang baru ni, saya kontak Mofa sendiri. Mofa Saudi sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita tanya orang, dia maklumat berbeza-beza. Sebab orang pun dapat maklumat daripada atas tangan kan. Jadi saya nak senang, saya kontak dengan Mofa sendiri. Saya email dia orang. Jadi dia orang sendiri mengatakan Saudi tak tengok lagi apa-apa sama ada kita pernah ambil vaksin. Walaupun tak ambil sekali suntikan pun, tetap boleh masuk ke Saudi sebab dia tak lihat kita punya vaccination card. Dan visa pelancong pun macam kita tahu, kita tak perlu cucuk kokol tu. Saya nak sebut nama panjang dia, saya tak faham. Apa dia? Go apa tak? Tapi kalau dulu kalau kita pakai visa umrah dia wajib. Kita ada kena buku dia kan. Buku kuning. Buku kuning tu kan. Dia valid sama ada kalau kita ambil yang murah, tak salah saya 3 tahun. Kalau yang mahal sikit ditahan sampai 5 tahun kot. Saya tak valid dia. Valid dia kan. Tapi nasihat banci kalau siapa-siapa yang nak datang ke umrah ni ataupun pergi luar negara lah. Betul. Terutama India. Bukan kita nak menghina, tak, tapi sebagai langkah pencegahan sebab kita tak tahu kan. Betul. Sebab ramai juga yang tak nak ambil sebenarnya. Sebab bukan harga kos nak ambil sebab 100 lebih juga 100 lebih kan. Tapi untuk langkah pencegahan, nak kita ada penyakit yang kritikal lah. Kalau ada penyakit lain supaya kita punya imun badan ni lawan balik lah. Dan ambil package sekali dengan influenza A sekali. Sekarang ni dia dah buat dah sekali kan. Kalau ambil yang kokol tu sekali dengan influenza A, dia ada package dia, jadi lagi murah lah. Okay, Alhamdulillah rasanya vlog kali ni pun dah detail pasal visa. Bukan pasal hotel sangat sebenarnya. Tapi kita nak persoalan dia,
Ramai juga yang bertanya hotel ni kawasan mana. Itu semua kita dah jawab. Transportation pun kita dah jawab. Cuma ada saya perasan lah, dia orang ada tanya, saya tambah sikit lah kan. Boleh. Okey. Saya ada perasan sebab saya pun baca juga dekat tu, sebab saya pun sebut salah, sebab saya nak bagi tahu, bukan menggalakkan, saya nak berkongsi pengalaman. Jadi ada sebab saya perasan ada orang dia macam tergantung sikit, dia kata pengangkutan yang daripada Malaysia ke sini dah nampak dah. Tetapi daripada Jeddah ke Madinah ke Mekah kan. Jadi mungkin ada orang banyak juga tanya. Okey, baik. Jadi sebab saya ada pernah cakap di vlog sebelum ni, saya memilih DIY bukan semata-mata untuk jimat, tapi untuk saya selesa. Jadi macam Am datang hotel ni pun, Am pun kata memang selesa sangat hotel ni kan. Jadi sebab tu saya kata jauh pun saya tetap selesa, murah pun saya tetap selesa kan. Jadi saya memilih, saya mendarat di Jeddah. Dan di Jeddah tu tuan-tuan, di airport yang baru ni ada stesen kereta api yang direct pergi Madinah, yang kita tahu Haramain speed train kan, dalam airport sendiri. Jadi saya menggunakan kereta api tersebut dengan kos Riyal 170 lah masa tu direct pergi Madinah, cuma 1 jam 45 minit je perjalanan. Jadi sampai di Madinah, untuk saya pergi ke hotel saya tak menggunakan teksi ataupun kereta sapu, sebab saya menggunakan Uber. Dan saya syorkan kalau tuan-tuan rajin, gunalah Uber sebab dia lebih menjimatkan. Sebenarnya lebih menjimatkan, ataupun menggunakan Karim jadi memang menjimatkan. Jadi daripada Madinah pun sama, Madinah ke sini pun saya menggunakan train. Tapi tuan-tuan mesti tertanya-tanya sebab saya menggunakan DIY, saya tak ada travel agency. Jadi pergi umrah semata-mata ke, tak buat ziarah ke kan. Jadi terus terang saya kata, kalau di Madinah tu, Masjid Quba tu 8 hari saya di sana, 6 hari saya berulang-alik jalan kaki pergi ke Quba. Tak ada masalah. Tuan-tuan boleh pergi Quba ambil pahala sunnah. Isnin, Khamis dan Sabtu tuan-tuan boleh pergi ke Quba jalan kaki. Tak ada masalah. Suasana yang sangat dingin. Jadi Quba saya pergi. Lepas tu Masjid Qiblatain saya pergi. Masjid dua kiblat, pertukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram kan. Lepas tu ke Masjid Ijabah saya pergi. Lepas tu ke Telaga Gas saya pergi. Ke ladang kurmanya Salman Al-Farisi dan Telaga pun saya pergi. Lepas tu Usman bin Affan punya ladang kurma pun saya pergi. Dengan apa? Dengan menggunakan kenderaan kaki. Jadi tuan-tuan, yang paling penting sekali, perlu ada data internet supaya boleh guide kita mana kita nak pergi di Madinah. Dan saya syorkan sesiapa yang menggunakan Celcom, saya tak ada disponsor oleh Celcom, saya bukan nak mempromosikan, tetapi dulu saya pun tak tahu sebab package ni baru diperkenalkan tahun lepas, yang mana kita boleh beli data roaming beberapa negara termasuk Saudi cuma RM98, valid selama 30 hari. Sehari dia memberi kita 2 gig, dan habis 2 gig pun dia tak akan stop kita punya data, cuma dia akan slowkan saja. Jadi saya menggunakan RM98 costing daripada roaming Celcom untuk sepanjang saya 19 hari berada di Saudi. Baik, jadi di Mekah tadi pun Am pun dah cerita, kita ada bas, saya ada bas di bawah ni, Mekah bas free kan, warna putih tadi. Jadi saya nak pergi ke Haram daripada hotel menggunakan bas nombor 10, nombor 8 ada, nombor 6 ada. Dan saya nak ziarah, kalau saya nak pergi Jabal Nur, nak pergi ke Gua Hira, saya boleh naik bas nombor 10 dan saya turun ke stesen di sana, ada nama stesen dia Jabal Nur. Jadi banyak sebenarnya kemudahan tu dah ada, sebab tu orang boleh digalakkan datang DIY, sebab Arab Saudi dah memperkenalkan transportation awam yang melengkapi kota Mekah. Baik, itu transportation. Okey, sebenarnya memang Bancik pun fail naik bas sebab Bancik ada kenderaan, tapi bila ada kenderaan ni kita nak naik bas kira kurang lah sikit untuk cek nombor. Tapi sebabkan dia DIY, dah ramai yang bertanya ada tak YouTube channel. Tapi sayangnya YouTube channel tak ada Tak adalah. Kalau lain kali next time kalau datang, insyaAllah boleh buat YouTube channel lah. InsyaAllah. Sebab dia pun nak balik ni, takut tak sempat dah untuk buat video. Sebab biasa dah bila hari-hari terakhir dia pun cakap takut banyak masa di Masjidil Haram, sebab sayang kan. Sebab kita bukan selalu datang sini. Macam Bancik ni memang jarang pergi. Tapi insya-Allah pergi jugalah, insya-Allah. Boleh tengok saya punya Instagram lah kalau nak tengok video-video yang saya buat di Madinah, di Mekah kan, short-short video saya, reel saya yang saya buat, saya pergi ke ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah tu, boleh tengok kat Instagram saya, iaitu @Syarul_BBC2. Syarul_BBC2. Kenapa ada 2 tu? Sebab dulu saya punya akaun Syarul_BBC, tetapi dah dirampas. Jadi saya terpaksa buat yang baru. Inilah akaun baru saya. Jadi selamat menonton. Okey, dia pun dah bagi apa ni? Alamat. Okey, sebenarnya kita orang lepas ni akan pergi ke Nur Malaysia, insya-Allah.
Terima kasih juga kepada siapa-siapa subscriber ataupun follower yang bagi Thanksgiving kat petang bawah ni, antara yang terbaru di YouTube. Dia ada Thanksgiving, jadi kita bolehlah buat belanja-belanja yang bancik temu duga ni. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di vlog yang akan datang. InsyaAllah semoga bermanfaat. Semoga tentetan sambungan ni melengkapkan yang part 1 punya. Bancik pun sebenarnya tak ada tujuan untuk buat part 1 sebab Bancik memang tujuan inspirasi. Kalau Bancik interview siapa pun tak ada skrip. Akan tanya apa yang terlintas di kepala. Jadi apa yang terkurang, Bancik mohon maaf kalau yang terlebih itu datang daripada Allah SWT. InsyaAllah terima kasih sekali lagi kepada acara kita. Sama-sama. Cuba kalau acara kita bye-bye sekali ataupun memberi kata-kata semangat, lepas tu kita zas. Okey, baik. Terima kasih pada semua yang support channel Bang Cik Live ya, yang sudi menonton dan berkongsi, saya berkongsi maklumat ni dan ambil ini sebagai pendekatan untuk semangat untuk hadir ke Haramain lah. Jadi saya tahu setiap orang Muslim dia mesti ada berniat dan cita-cita nak hadir ke kedua-dua tanah haram dan juga tanah suci ni. Jadi saya menggalakkan masing-masing untuk hadir, dan macam saya sarankan sebelum ni untuk kali pertama, sebab ini datang bukan package datang bercuti kan. Jadi kita datang untuk beribadah. Untuk pertama tu pergilah dengan travel agency, dengan matlamat dia ada pembimbing ibadah. Ya. Jadi pembimbing ibadah. Jadi kali kedua, kali ketiga tu boleh tuan-tuan boleh buat macam saya buat. Dah nampak kan keadaan dia, keselesaan masa sendiri, waktu bebas, kita mahir menggunakan transportasi awam. Jadi dianya mengajar kita untuk lebih memahami satu-satu tempat, dan bila tuan-tuan datang lagi sekali, tuan-tuan dah enjoy dah sebab dah macam kampung sendiri. Jadi selamat mencuba. Itu je dari saya, Am. Okay, bye-bye. Zaz. My life.